Maksud pewarisan, pemindahan ciri daripada ibu bapa kepada anak-anaknya. So, ciri-ciri ini diturunkan daripada ibu bapa kepada anak-anak melalui gen. Unit paling asas itu unit asas pewarisan yang membawa ciri-ciri sifat-sifat seseorang individu. So, setiap satu pasang gen itu berada pada lokus. Lokus maksudnya kedudukan yang sama pada kromosom homolog akan mengawal satu trait organisma. Satu trait itu maksudnya ciri rambut. Dia akan dikawal oleh sepasang gen. Bukan satu gen sahaja, dia satu pasang. Memang dalam bentuk satu pasang pada lokus yang sama dan membentuk satu trait. Pasangan gen yang berada pada lokus yang sama kita panggil sebagai alel. Alel. Okay, pada lokus yang sama, alel. Alel boleh hadir dalam bentuk dominan atau resesif. Alel dominan maksudnya mempamerkan ciri yang dikawalnya dan menutupi kesan alel resesif. Huruf besar biasanya kita pamerkan, huruf besar. Okay, secara ringkas, cikgu boleh katakan alel dominan ini adalah alel yang kuat. Dia lebih powerful. Okay, dia lebih kuat. Di mana bila dominan ini wujud, huruf besar ini wujud, alel dominan, yang resesif itu akan tertutup. Dia punya ciri akan tertutup. Alel resesif maksudnya hanya akan tunjukkan ciri yang dikawalnya apabila alel dominan itu tidak wujud, tidak hadir. Okay, biasanya alel resesif ini akan ditunjukkan dengan huruf kecil. So dalam slide ini mungkin kamu akan nampak banyak istilah baru untuk kamu, iaitu sepasang gen. Okay, lokus maksudnya kedudukan yang sama. Lokus maksudnya kedudukan yang sama. Trait, satu trait organisma. Trait ini maksudnya pattern, macam pattern, pattern bagi sesuatu ciri. Contohnya kulit cerah ataupun kulit gelap. Pasangan gen yang berada, alel. Sepasang gen yang pada lokus yang sama kita panggil sebagai alel. Alel ada dua jenis, satu ialah alel dominan, satu alel resesif. Alel dominan adalah alel yang kuat, yang powerful. Alel resesif adalah alel yang lemah. Dia hanya boleh tunjukkan ciri dia apabila dua-dua alel adalah resesif. Sebab alel ini ialah pasangan kan, sepasang. So dia akan ada sepasang. Ini ialah contoh dia. Trait dominan, rambut warna hitam adalah trait yang dominan. Maksudnya lebih kuat. Lebih kuat. Penglihatan normal ialah dominan. Cuping telinga bebas adalah dominan. Boleh gulung lidah adalah dominan. Iris, iaitu anak mata kita, anak mata hitam adalah dominan. Lesun pipit adalah dominan. Yang di sini adalah trait yang resesif. Trait resesif. Rambut perang, buta warna, cuping telinga melekap, tidak boleh gulung lidah, iris biru, tiada lesun pipit. Ini dia, sepasang alel alel. Alel. Warna mata, contohnya ini pada lokus yang sama, kedudukan dia sama. Jadi ini adalah alel. A yang huruf besar menunjukkan iris warna hitam. A huruf kecil menunjukkan iris warna biru. Sebab dia adalah resesif. A lebih kuat. Jadi bila alel ini bergabung, dia akan menunjukkan seorang individu itu mempunyai warna iris mata dia adalah hitam. Hitam. Ini contoh dia, warna rambut, jenis darah. So, siapa yang mendapati semua kajian ini, cikgu mau perkenalkanlah seorang saintis yang dinamakan Gregor Mendel. Sebab nanti cara pengiraan tu akan ikut nama dia lah.
Dia merupakan bapa genetik di mana dia merupakan orang pertama yang menemui mekanisme pewarisan. Beliau telah menggunakan pokok kacapi untuk kacukan monohybrid, untuk kacukan antara pokok kacapi dengan pokok kacapi ya. Generasi pertama hasil kacukan dipanggil sebagai generasi filial pertama, F1. Generasi filial pertama. Apabila individu daripada F1 dikacukan, dikacukan antara F1 dengan F1, generasi filial 2 akan terhasil. Terhasil. Genotip. Apa maksud dia genotip? Istilah baru lagi untuk kamu. Genotip dari segi gen, maklumat genetik dalam sesuatu organisma. Genotip ini boleh mempengaruhi fenotip yang ditunjukkan oleh organisma itu. Fenotip F dari segi fizikal. Ciri-ciri fizikal yang dipamerkan kepada sesuatu organisma. So, beliau telah kacukan pokok kacapi tulin tinggi dengan pokok kacapi tulin yang pendek. Dia cari pokok kacapi yang tinggi dengan yang pendek. Hasilnya, semua anak generasi pertama yang dihasilkan adalah bersifat tinggi. Sebab tinggi merupakan trait dominant. Dominant. Maksudnya, dia lebih kuat. Dia boleh menunjukkan sifat dia. Ini yang berlaku apabila parents yang pure tinggi, dua-dua adalah T ya. Dua-dua adalah T huruf besar. Yang dominan kita akan wakilkan dengan huruf besar, T huruf besar, T huruf besar. Yang pendek itu adalah T huruf kecil, T huruf kecil. Anak panah yang pertama kali yang kamu nampak sekarang, anak panah yang pertama itu adalah mewakili, maksudnya ialah meiosis berlaku. Meiosis berlaku pembahagian sel berlaku menghasilkan gamet. Gamet iaitu debungah dia punya oval dia. Gamet. Dia akan menghasilkan gamet yang membawa separuh saja maklumat daripada induknya. Separuh saja diambil, separuh menjadi gamet, separuh menjadi gamet. Dan garisan anak panah yang kedua ini, yang warna-warni ini adalah menunjuk kepada persenyawaan berlaku di sini. Persenyawaan berlaku di mana gamet pertama ini ada kemungkinan dia akan jumpa dengan gamet pertama pada pokok pendek itu. T huruf besar, T huruf kecil. Jadi anak filiah pertama itu adalah membawa genotip T huruf besar dan T huruf kecil. Gamet pertama ada kemungkinan juga dia jumpa dengan gamet yang kedua bagi pokok pendek itu. Sama juga dia akan mendapat satu gen dominan, satu gen resesif. Begitu juga dengan semua adik-beradik yang terhasil ini, semua pokok yang terhasil ini. Jadi, genotip mereka ialah satu T besar, satu T kecil. Fenotip dari segi fizikal, mereka menunjukkan semua anak-anak pokok yang terhasil adalah tinggi. Fizikal dia ialah tinggi. 100% semua adalah tumbuhan yang tinggi. Ini merupakan kajian Gregor Mendel tadi. Gregor Mendel tadi iaitu orang ini. Dalam slide ini ada beberapa istilah baru juga. Generasi filiah pertama iaitu pokok kacapi yang digunakan untuk kacukan monohybrid. Generasi filiah 2 apabila individu daripada anak pokok hasil daripada filiah pertama itu dikacukan, mereka akan menjadi generasi filiah yang kedua.
Maksud genotip ialah maklumat genetik dalam sesuatu organisma. Fenotip ialah ciri-ciri fizikal yang dipamerkan. Jika genotip mengandungi dominan, maka fenotip dia pun akan menunjukkan ciri yang dominan. Okey. Contoh di sini, contoh di sini cikgu akan tunjukkan kalau kamu ada kertas putih ataupun kertas contohan, kamu boleh conteng di kertas itu. Kita boleh cuba. Pokok kacapi tinggi, yang heterozigot, maksudnya tidak sama. Hetero maksudnya tidak sama. Homo maksudnya sama. Heterozigot satu huruf besar, T, satu huruf kecil, T. Pokok kacapi tinggi, satu T huruf besar, satu T huruf kecil. Kenapa dua-dua nampak fenotip mereka adalah tinggi? Sebab mereka membawa gen dominan. Dominan ialah gen yang lebih kuat dan dia akan menunjukkan ciri dia, iaitu tinggi. Garisan yang pertama itu menunjukkan meiosis, pembahagian sel berlaku. Jadi gamet yang dibawa adalah separuh sahaja daripada induknya. Sini ialah T huruf besar. Sini ialah T huruf besar. Sini ialah T huruf kecil. Ini pun sama juga, gamet yang dihasilkan, satu T huruf besar, satu T huruf kecil. Cikgu ambil daripada separuh induknya. Jadi apabila gamet pertama, dia jumpa dengan gamet pertama bagi pokok kacapi, genotip filia 2 ialah dua-dua T besar. Dua-dua T besar. Untuk yang kedua, ini persenyawaan berlaku, kacukan berlaku. T besar, dia jumpa dengan gamet kedua bagi induk kedua itu, satu T kecil. Okey. Untuk gamet yang kedua, dia jumpa dengan T besar. Kita biasa akan tulis yang dominan dulu, baru tulis yang resesif. Yang keempat, dua-dua adalah kecil, resesif. Dua-dua resesif. T besar ini menunjukkan tinggi. Jadi T kecil ialah menunjukkan pendek. Pendek. Fenotip. Fenotip ialah, ini ialah F. Fenotip ialah dari segi fizikal. Apa yang ditunjukkan oleh anak pokok pertama. Anak pokok pertama adalah tinggi. Sebab dua-dua dominan, dia akan menunjukkan ciri tinggi. Anak pokok kedua adalah tinggi juga. Pokok kacapi yang kedua ni adalah tinggi sebab dia membawa ciri dominan. Anak yang ketiga, dia adalah pokok yang tinggi juga sebab dia membawa dominan. Hanya anak pokok yang terakhir ini adalah pokok yang pendek. Sebab dua-dua gen adalah resesif. Dua-dua lemah. Jadi dia tunjukkan ciri yang lemah juga, pendek. Boleh faham Heidi? Boleh. Good. Ini adalah satu laporan di mana tidak dapat, tidak dapat apabila tidak dapat anak lelaki, suami simbah asid. Suami simbah asid. Para mengalami kesan cedera melecur selepas didakwa disimpan oleh suaminya. Tidak dapat anak lelaki. Adakah itu tanggungjawab ataupun masalah perempuan ataupun bukan?
Okay, kita akan belajar sebenarnya jantina anak itu dibawa oleh lelaki ke perempuan. Okay, adakah ini betul? Tidak betul lah, sebab perempuan sebenarnya tidak menentukan jantina anak. Yang boleh menentukan jantina anak adalah daripada sperma. Okay, daripada sperma. Kita akan tengok apa yang berlaku. So, penentuan jantina anak adalah begini Okay. Perempuan disebabkan kita mempunyai autosom 44 dan kita mempunyai kromosom seks, dua-dua adalah X. Dua-dua adalah X. Jadi selepas meiosis berlaku, ovum yang dihasilkan dia membawa separuh sahaja maklumat daripada induknya, daripada perempuan. Iaitu ovum yang terhasil adalah 22 tambah X, 22 tambah X. Untuk lelaki, mereka mempunyai kromosom seks yang berbeza iaitu X dan Y. Satu X, satu Y. Maka apabila meiosis berlaku, sperma membawa ada dua jenis sperma. Dua jenis sperma. Satu yang membawa X, satu yang membawa Y. Perempuan hanya dapat membawa satu jenis ovum sahaja, 22 tambah X. Okay. Jadi ovum ni bergantunglah, perempuan ini bergantunglah bila jumpa disenyawakan oleh sperma bawa X, jadi anak perempuan akan dihasilkan. Kalau dia disenyawakan oleh 22 tambah Y, XY, jadi anak lelaki akan dihasilkan. So jantina anak semua bergantung kepada lelaki. Penentuan jantina anak, okay, ini adalah skema yang ini adalah lukisan yang menunjukkan macam mana penentuan jantina anak berlaku. Okay. Bapa membawa 44 tambah XY. Ibu membawa 44 tambah XX. X di sini menunjuk kepada kalau untuk tumbuhan kacukan lah. Kita panggil kacukan macam tidak sesuai pula untuk manusia. Okey, tidak apa. Bapa dengan ibu. Meiosis berlaku pada anak panah yang pertama ini. Okey, anak panah yang pertama, meiosis menunjukkan meiosis. Jadi, gamet yang terhasil membawa separuh daripada maklumat bapa. Separuh daripada 44 ialah 22. Separuh tambah X. 22 tambah Y, separuh daripada bapa. Ibu, ovum 22 tambah X. Ovum 22 tambah X. Ovum memang sama jenis saja, satu jenis saja yang akan terhasil. So, yang ini, garisan-garisan yang kedua ini ialah persenyawaan. Okay, persenyawaan. Sperma bila jumpa dengan ovum pertama, 22 tambah 22, dia akan balik kepada individu yang lengkap iaitu 44 tambah XX. Anak kedua, XX. Anak ketiga, YX. Kita akan mula dengan X duluan, XY. Okay, XY. Yang keempat, 22, 44 tambah X, Y. So, yang dalam bulatan warna pink ini adalah genotip bagi anak. Genotip bagi anak. Fenotip dia dari segi fizikal, anak pertama adalah perempuan. Anak kedua ialah perempuan. Anak ketiga ialah lelaki sebab XY. Keempat ialah lelaki. Jadi kebarangkalian untuk mendapat anak lelaki ataupun anak perempuan adalah separuh-separuh. Ataupun lain kata 50%, 50% boleh dapat anak lelaki, 50% boleh dapat perempuan.
So setiap satu kandungan, bila mengandung satu kandungan tu, dia sebenarnya ada chance, ada kebarangkalian dia, chance dia separuh adalah lelaki, separuh perempuan. Okay, ada kebarangkalian dia.